Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah SWT kerana dapat kita pada hari ini untuk bersama-sama lagi untuk belajar bagaimana fokus kita pada hari ini, iaitu dalam bab 7, iaitu membina kesejahteraan negara. Okey, fokus kita pada kali ini ialah kepada perpaduan dan integrasi nasional. Okey, sebelum tu saya nak tanya awak, apakah awak faham tentang maksud perpaduan? Apakah awak faham tentang maksud perpaduan? Yes. Perpaduan, kalau mengikut apa yang kita kena faham, iaitu perpaduan ini melibatkan fokus kepada bagaimana kita membina satu perhubungan yang baik yang melibatkan negara bangsa kita dalam satu pengkaedahan untuk mensejahterakan negara kita. Seperti mana kita tahu bahawa negara kita ini mempunyai rakyat yang berbilang kaum, antaranya seperti Cina, Melayu, India, Kadazan, Dusun dan sebagainya. Semuanya melibatkan perpaduan kaum yang mana semuanya terikat, iaitu teraskan kepada perlembagaan negara. Seperti mana kita tahu bahawa kedua-duanya ini terikat dengan perlembagaan negara itu sendiri. Antaranya ialah perlembagaan persekutuan dan prinsip-prinsip rukun negara. Semalam kita dah belajar tentang prinsip-prinsip rukun negara dan bagaimana prinsip tadi telah berkembang baik menjadi satu konsep yang diamalkan oleh negara kita untuk menyatukan rakyat berbilang kaum di negara kita. Okay. Kita tengok, rakyat daripada pelbagai etnik, agama dan wilayah hidup dengan aman dalam masyarakat yang bersatu. Itu maksud perpaduan. Selain itu juga, rakyat memberi komitmen yang penuh kepada identiti kebangsaan berlandaskan perlembagaan, persekutuan dan rukun negara. Maknanya kita telah pun bersetuju suatu masa dahulu, iaitu semua etnik utama dalam negara ini mesti menghormati kebudayaan, agama dan ketuanan Bumi Putera itu sendiri. Dan ia telah dirangka khas, telah dibuat dengan begitu baik di dalam konsep, di dalam perkara yang menyentuh tentang perpaduan kaum itu sendiri. Bagaimana caranya? Kita perlu buat dengan mengadakan satu konsep, iaitu integrasi nasional. Integrasi ini maknanya kita rapatkan hubungan masyarakat, dengan wilayah dalam sesuatu perkara untuk memupuk hubungan antara sesama mereka lah. Contohnya kita di universiti, kita telah wujudkan campuran pelajar yang tinggal di asrama, itu Melayu, Cina dan India. Kita letakkan satu bilik supaya mereka dapat berintegrasi antara satu sama lain, berteraskan kepada perlembagaan dan juga rukun negara. Jelas? Okey, kita bergerak kepada satu lagi fenomena di mana kalau kita tengok di sini keadaan yang menyentuh tentang perkara ini, kita lihat tanpa perpaduan ini negara kita akan menjadi lebih teruklah. Contohnya kita tengok di sini ialah bagaimana sesuatu perpaduan yang telah dilaksanakan. Antaranya ialah kita telah menyediakan perkhidmatan feri Malaysia yang dikenali juga sebagai Krus Muhibah pada 31 Ogos 1986 yang semata-mata bertujuan
untuk mengintegrasikan penduduk di semenanjung Malaysia dengan Sabah dan Sarawak. Maknanya feri ini akan membawa rakyat daripada Sabah dan Sarawak ke semenanjung Malaysia atas maksud untuk memberi hubungan dua hala yang baik supaya orang Sabah dan Sarawak dapat kenal mengenali antara satu sama lain. Walau bagaimanapun, mata feri ini ditamatkan kerana berlaku kebakaran di ruangan enjin dan kos penyelenggaraan yang tinggi. Tapi ini menunjukkan bahawa kita telah berusaha untuk melaksanakan perpaduan dan integrasi nasional demi kepentingan dan kesejahteraan Malaysia yang tercinta. Seterusnya, kita pergi ke subtajuk kita yang kedua ialah latar belakang hubungan kaum. Kita perlu mengenali terlebih dahulu tentang latar belakang penduduk terlebih dahulu supaya kita dapat mengenal pasti bagaimana sesebuah hubungan kaum itu dapat diwujudkan. Kita dapat lihat latar belakang hubungan kaum ini melalui aspek pentadbiran British. Kita tahu British ini memang hanya akan mengambil kesempatan ke atas ekonomi negara kita. Jadi mereka telah mengamalkan dasar pemisahan kaum, iaitu dasar pecah dan perintah kaum-kaum masing-masing berdasarkan unjuran-unjuran yang telah ditetapkan. Contohnya, mereka telah meletakkan orang-orang Cina di bandar-bandar, orang India di estate-estate, dan orang Melayu di kampung-kampung supaya menyukarkan antara kaum itu memahami adat resam dan budaya kaum lain supaya mereka dapat terus mengeksploitasikan semua kendak-kendak negara, semua hasil-hasil bumi negara untuk dibawa pulang ke negara mereka. Hal ini akan menyebabkan negara kita telah menghadapi masalah di mana ianya sebagai punca dan masalah perpaduan kaum yang perlu diatasi oleh negara kita. Okey, ia membawa masalah kepada pentadbiran. Pentadbiran dan juga ekonomi tempatan selain sistem pendidikan itu sendiri, di mana masing-masing membawa hala tuju masing-masing dan kegiatan ekonomi lebih berpusat kepada kaum-kaum tertentu sahaja. Dan ianya juga turut melibatkan fahaman politik. Empat perkara ini penting, iaitu kesan pentadbiran, kegiatan ekonomi dan pentempatan, sistem pendidikan yang pelbagai dan fahaman politik yang berunsurkan ke arah kaum-kaum masing-masing. Baik, kita tengok latar belakang hubungan kaum dulu ya. Latar belakang hubungan kaum di negara kita ini melibatkan bagaimana telah memberi kesan kepada dasar British tadi dari segi pentadbiran yang telah menyebabkan kegiatan ekonomi tempatan tidak stabil. Seterusnya, sistem pendidikan pun tidak mengambil pelbagai serta fahaman politik yang kita sandarkannya sebagai agak kritikal di mana masing-masing telah membawa impak yang negatif kepada negara kita. Kita fokus kepada pentadbiran dan bagaimana Inggeris telah memberi kesan terhadap dasar pemerintahan negara kita. Kita tengok pertamanya ialah kita tahu pada tahun 1874 bermulanya kedatangan Inggeris ke tanah Melayu melalui perjanjian Pangkor dan sebagainya telah membawa perubahan, iaitu telah memberi ruang pada Inggeris untuk memperkenalkan sistem residen, membawa masuk pekerja dari luar dan seterusnya. Kegiatan ekonomi tradisional yang dilakukan oleh orang Melayu dan sebagainya telah memberi kesan kepada keadaan ekonomi negara dan menyebabkan kaum terpisah, kerenggangan hubungan kaum dan seterusnya menyebabkan peristiwa 13 Mei 1969 yang telah kita bincangkan semalam. Dari segi kegiatan ekonomi dan pertempatan pula, kita dapati bahawa British memberikan tumpuan pada ekonomi perlombangan biji timah, getah
dan mengabaikan kegiatan ekonomi di kawasan bawah bandar di mana orang Melayu berada di sana. Penanaman padi dan pertanian tradisional dan juga nelayan tidak diberi pertumpuan. Ini telah memberi kesan kepada negara iaitu pemisahan ekonomi. Kegiatan ekonomi yang berbeza antara kaum, orang interaksi sembang-sembang santai, wujud jurang ekonomi di mana orang Cina yang di bandar menguasai ekonomi, orang Melayu kekurangan ekonomi dan sebagainya. Dan akhirnya apa yang berlaku ialah negara kita telah mengalami pola pertempatan manusia yang berbeza. Di mana kaum Cina di lombong biji timah, kaum India di ladang-ladang getah, dan kaum Melayu tinggal di luar bandar. Hal ini akan menyebabkan perkara-perkara yang tidak diingini. Antara lainnya ialah bagi sistem pendidikan itu sendiri telah menyebabkan dasar pentadbiran British telah menyebabkan sistem pendidikan vernacular. Maknanya mereka belajar menggunakan bahasa ibunda mereka sendiri. Orang Cina dengan bahasa Cinanya, orang India dengan bahasa Indianya sendiri. Dan menyebabkan berlaku perpecahan dan mengikut kaum masing-masing. Dan akhirnya apa yang berlaku ialah sistem pendidikan vernacular ini masih diteruskan sehingga selepas kemerdekaan dan memberi kesan yang buruk pada negara kita, iaitu perbezaan pemikiran dalam kalangan rakyat berbilang kaum. Orang Cina dia akan bawa pulang idea-idea semua ke negara Cina, India dan begitulah seterusnya. Itu juga dengan fahaman politik, pola pendudukan penduduk, kegiatan ekonomi, parti-parti politik berasaskan kaum, isu kaum masing-masing, bahasa, budaya, pendidikan, ekonomi masing-masing yang diperjuangkan. Akhirnya beri kesan kepada hubungan antara kaum negara kita. Dan yang terakhir yang saya akan sentuh di sini ialah berkaitan dengan memperkasakan perpaduan dan integrasi nasional ini, kita telah mengadakan pelbagai usaha untuk memperkasa perpaduan dan integrasi nasional dengan dari segi politik, ekonomi dan juga sosial, di mana kita telah memperkasakan politik tradisional ini. Dengan memperkasakan dari segi politik ini, kita bawa kepada Jabatan Perpaduan Negara yang ditubuhkan untuk membentuk negara yang terpadu, memperkenalkan rukun negara sebagai ideologi negara kita, mewujudkan majlis muhibah negara supaya perkara-perkara yang berkaitan kaum dapat diadaptasikan dan dapat diselesaikan dengan baik dan memupuk perasaan muhibah. Khususnya menaras pengetahuan awam antara semua negeri supaya integrasi kaum dapat diwujudkan. Membentuk gabungan politik pelbagai kaum seperti UMNO, MIC, MCA, mewujudkan majlis perundingan negara dan mewujudkan garis panduan kerjasama antara kaum supaya kita dapat kenali hati budi masing-masing ke arah pembentukan yang lebih dinamik dan berkesan. Jadi antara yang perlu kita tengok di sini berkaitan dengan prospek ini ialah bagaimana kita nak mewujudkan identiti negara kita supaya berkembang menjadi sebuah negara yang hebat dan bersatu padu. Itu juga dari segi ekonomi. Kita telah wujudkan rancangan pembangunan 5 tahun, memperkenalkan dasar ekonomi baru, pembangunan nasional dan juga pembangunan tanah supaya rakyat dapat menambah pendapatan masing-masing untuk ke arah kehidupan yang lebih baik pada masa akan datang. Kita juga mewujudkan zon perindustrian bebas, zon perindustrian diperketatkan supaya memajukan industri yang terpilih dalam kehidupan kita ini. Dan juga diperlukan juga kita wujudkan contoh di mana Pelabuhan Kelang dan sebagainya. Inilah yang dikatakan proses kepada penghijrahan penduduk luar bandar, memberi peluang yang lebih terbuka luas kepada semua kaum, dan hasil ini mempercepatkan proses integrasi antara kaum bagi mewujudkan pembangunan ekonomi wilayah dan sebagainya ke arah yang lebih stabil. Itu juga dari segi sosial, kita telah wujudkan memperkenalkan integrasi nasional supaya negara kita dapat berkembang maju pada masa hadapan. Antaranya ialah kita telah memperkenalkan Akta Pendidikan, laporan Rahman Tarif dan sebagainya supaya keseimbangan dapat berlaku dalam sistem pendidikan yang saya sebutkan tadi. Jadi ianya adalah satu langkah yang bijak dalam mewujudkan satu integrasi nasional bagi kebudayaan dan memperkenalkan tunjang kehidupan. Kesimpulannya ialah sesebuah
politik ekonomi akan bertambah maju. Keputusan memantapkan hubungan rakyat